Chapter 7, Adaptation of Plant in Different Habitat. Kalau kita tengok dekat tajuk ni, adaptation, dia nak sesuaikan diri. Okay, dia sesuaikan diri. Kenapa dia nak sesuaikan diri? Supaya dia dapat bertahan dan dapat membiak, dapat terus ada lah dari satu generasi ke generasi yang lain. Jadi kalau tumbuhan tu dia tidak mampu untuk beradaptasi dengan persekitaran yang ada, dia akan mati. Jadi bila dia mati, maksudnya dia tidak akan ada generasi yang seterusnya. Di kemungkinan dia akan mengalami kepupusan bagi spesies dia lah, bagi spesies. Jadi disebabkan kita ni dalam tingkatan 5 banyak belajar tentang tumbuhan, jadi tumbuhan pun sama juga, nak tak nak dia terpaksa beradaptasi dengan persekitaran untuk memastikan dia dapat terus hidup dan anak-anak dia, generasi-generasi yang seterusnya tu pun dapat hidup juga dan dia tidak akan pupus lah, ya. Jadi tumbuhan ni pun kamu kena ingat, dia tak semestinya pada satu habitat yang sama saja. Kadang-kadang dia hidup pada habitat yang berbeza. Kan kita dekat muka bumi ni ada macam-macam jenis habitat. Kita ada habitat yang melibatkan atas pokok. Maksudnya ada tumbuhan hidup pada pokok yang lain. Ada habitat yang melibatkan atas air. Jadi dia ada tumbuhan yang hidup atas air. Ada tumbuhan yang hidup di dalam air. Ada tumbuhan yang hidup di kawasan yang sangat panas. Ada tumbuhan yang hidup di kawasan yang banyak pemangsa contohnya. Okay, pemangsa tu adalah pengguna primer lah, pengguna primer. Jadi dia ada adaptasi-adaptasi tertentu untuk memastikan spesies dia tu dapat terus bertahan dari satu masa ke masa yang lain. Jadi dalam chapter 7 ni sedikit sebanyak kita akan cuba fahamkanlah tentang perkara tu. Jadi tanpa buang masa, biasanya kalau cikgu mula video, cikgu akan pergi dulu apa benda yang kita akan cuba fahamkan sepanjang dalam bab yang ketujuh ni. Jadi dalam bab yang ketujuh ni dia ada melibatkan adaptation. Apa yang kita nak masukkan dengan adaptation tu? Walaupun tadi cikgu dah terangkan sedikit tentang adaptation, tetapi kita bacalah apa yang ada dalam buku teks. Sebab apa? Nota ni dia boleh dikatakan 100% datang daripada buku teks. Dan kamu boleh buka muka surat 134 ya. 134. Bolehlah nak baca buku teks pun tak ada masalah. Dia agak bagus lah juga ya. 134. Okey, kemudian kita nak pergi fahamkan apa dimaksudkan sebagai mesophyte, halophyte, hydrophyte dengan xerophyte. Jadi ini yang ada untuk adaptation of plant in different habitat. Ada 4 jenis tumbuhan ni yang diklasifikasikan berdasarkan habitat dia, berdasarkan keupayaan dia untuk hidup pada habitat tersebut. Boleh ya? Okey, kita ada adaptation. Ni yang pertama ni, kita pergi dulu. Apa maksud adaptation ni? Adaptation adalah adjustment of organism to environment. Manusia pun adaptation. Kita manusia pun kita beradaptasi dengan persekitaran yang ada. Jadi kalau tempat tu panas, kita ada buat sesuatu yang untuk memastikan tubuh badan kita sejuk lah, ataupun tak dipengaruhi dengan suhu yang panas tu. Kalau kita duduk dekat tempat sejuk, kita ada buat sesuatu juga untuk memastikan suhu badan kita tak jatuh terlampau teruk sangat dan ganggu fungsi badan. Sama juga haiwan-haiwan. Terutama sekali contohnya macam haiwan yang hidup di kawasan yang ekstrim, kawasan yang terlampau panas. Dia ada cara dia, bagaimana dia beradaptasi untuk dia dapat kekal hidup pada tempat tu. Ya, jadi dia kena ada adjustment. Kita kena adjust sedikit lah supaya nanti kita dapat survive. Yang paling penting sekali, yang pertama dulu, kita dapat bertahan. Tak kira lah betapa susah pun, betapa payah sekalipun, adaptasi ini diperlukan untuk kita dapat bertahan pada tempat-tempat yang kemungkinan susah untuk bertahan. Kita bila dapat teruskan kehidupan, kita akan fikirlah seterusnya apa benda yang kemudian kita nak buat. Jadi dia akan ensure survival. Kita dapat bertahan, kita dapat teruskan kehidupan. Kita dapat survive dekat environment tu. Walaupun environment tu agak ekstrim, agak susah, agak payah, agak menyedihkan. Tapi itu kita kena cuba atasi.
kena cuba atasi. Ini manusia lah, sama juga untuk tumbuhan. Kemudian adaptation ni boleh dilihat, kita boleh lihat melalui bentuk daun dia. Bentuk daun dia. Sebagai contoh, kalau kita tengok pokok getah. Kalau kita tengok pokok getah, dia ada musim-musim tertentu, mungkin kemarau, musim panas, dia akan gugur daun dia. Kenapa dia gugur daun dia? Supaya dia tidak mengalami kehilangan air yang terlampau banyak, menyebabkan kematian pada pokok tu. Nanti bila dah air ada balik, barulah dia akan keluar balik daun-daun yang baru. Okey. Kemudian root ni adalah akar lah. Okey, akar. Jadi dengan akar ni, dia ada pengubahsuaian terhadap akar tu, supaya nanti dia dapat memastikan tumbuhan tu dapat menyerap semaksimum boleh mengikut keperluan garam mineral dia, keperluan air dia, ataupun ada perubahan kepada akar tu untuk mengelak perkara-perkara yang boleh membahayakan tumbuhan tu. Sebagai contoh, kemungkinan pada tanah tu mungkin ada racun pada satu bahagian yang menyebabkan akar tu dia tak develop, dia tak berkembang pada kawasan tu, dia berkembang pada kawasan yang lain. Kemudian kita ada stem, batang. Jadi batang ni pun penting juga untuk dia beradaptasi mengikut kepada habitat dia, mengikut kepada persekitaran dia, supaya persekitaran tu dia dapat bertahan pada persekitaran tu. Boleh ya? Dan kita tengok 4 jenis tumbuhan ni yang dibahagikan mengikut dia punya habitat, mengikut dia punya betapa ekstrimnya habitat tu, apa yang diperlukan. Dia ada mesophyte, halophyte, hydrophyte, xerophyte. Kita pergi dulu kepada mesophyte. Mesophyte ni, tumbuhan ni live in not too dry, no too wet. Jadi dia agak sesuai lah, dia agak tidak bermasalah sangat. Sebab apa? Sebab dia hidup pada kawasan yang tidak terlalu kering atau tidak terlalu basah. Jadi tumbuhan pun, ada jenis-jenis tumbuhan tak sesuai, dia nak hidup pada kawasan yang terlampau basah, dia akan mati. Macam pokok kita dekat luar lah, kalau kita siram terlampau banyak air, kemungkinan dia akan mati. Sebagai contoh, kalau pokok kaktus kita siram terlampau banyak air, akar dia tu akan mereput. Akar dia boleh untuk jadi mereput, bahaya juga. Kalau tak siram air pun masalah juga. Jadi dia kena pada kuantiti yang betul dan pada habitat asal dia. Okey. Jadi untuk tumbuhan ni, dia selalunya dia hidup pada kawasan yang tidak terlalu kering, tidak terlalu basah. Dia ada cukup bekalan air. Yang ini melibatkan kebanyakan tumbuhan. Jadi dia tidak ada masalah sangat. Daun dia tu boleh dalam keadaan besar ke kecil ke. Okey, tak ada masalah sangat. Contohnya kita ada mango tree, hibiscus tree, rubber tree. Jadi dia boleh hiduplah dengan keadaan yang selesanya dan dapat membiaklah melalui pembiakan seksual ataupun pembiakan aseksual. Seterusnya kita ada halophyte. Jadi halophyte ni adalah tumbuhan yang hidup di swampy habitat. Bila sebut tentang swampy habitat ni, dia swamp. Swamp ni apa ya bahasa Melayu ni? Cikgu tak boleh ingat lah. Tapi dia kawasan-kawasan yang ada banyak air. Okey, ada banyak air. Kemudian dia ada macam seolah-olah ada dekat dengan laut, yang menyebabkan kawasan tu kemungkinan air yang ada tu masin. Sebab itulah dia rich salt content, low oxygen content. Okay, kandungan oksigen yang rendah, kandungan garam yang tinggi. Ini selalunya kawasan paya bakau. Okey, paya bakau. Di kawasan paya bakau ni kadang-kadang dia expose dengan laut. Mana ada sungai yang mengalir di sepanjang paya bakau tu masuk ke dalam laut tu. Jadi di kawasan tu dia kemungkinan ada keadaan-keadaan ekstrim yang tertentu yang menyebabkan hanya tumbuhan-tumbuhan tertentu sahaja yang dapat hidup. Sebagai contoh kita ada mangrove tree ni. Jadi di kawasan paya bakau tu banyaklah mangrove tree. Sebab apa? Mangrove tree ni dia sesuai nak hidup pada kawasan tu. Dia sesuai, dia ada adaptasi pada daun, pada akar dia
yang menyebabkan dia dapat bertahan pada garam yang tinggi, pada cahaya yang banyak, pada cuaca yang agak panas, pada kawasan yang berlumpur. Semua tu dia dapat adaptasi. Okey. Jadi kita tengoklah apa yang ada dekat mangrove tree ni. Jadi mangrove tree ni dia exposed to high intensity of light. Okey, dia terdedah kepada cahaya yang tinggi lah, terutama sekali kan laut. Laut ni dia terdedah dengan cahaya matahari, kemudian ada pantulan cahaya tu kena pada permukaan laut tu dan kena pada pokok bakau ni. Dan di situ juga kalau cahaya terlampau banyak waktu tengah hari pula, dan dia akan pantulkan kepanasan tu kepada pokok bakau ni. Okey, kepanasan tu kepada pokok bakau. Jadi kalau dia tidak buat sesuatu, tidak ada sesuatu, dan akan ada masalah kepada pokok bakau ni untuk dia teruskan kehidupan. Sebab apa? Kamu kena ingat, proses yang menyebabkan kehilangan air pada tumbuhan kita panggil sebagai transpirasi. Jadi air akan hilang melalui proses evaporation, ataupun khususnya kita sebut transpirasi. Jadi semakin tinggi cahaya, semakin tinggi kadar kehilangan air bagi tumbuhan tu. Okey. Sebab itulah dia kena ada struktur yang lebih istimewa sedikit kepada daun dia berbanding dengan tumbuhan-tumbuhan mesophyte ni. Tumbuhan-tumbuhan mesophyte ni. Jadi apa struktur daun ni? Kita akan tengok lagi ya, nanti ada dalam bab seterusnya ada tentang daun ni. Jadi daun ni reduce rate of transpiration. Jadi dia akan kurangkan transpiration. Transpiration ni water loss yang melibatkan bahagian tumbuhan. Kalau bukan tumbuhan kita tak panggil transpiration ya. Kita boleh mungkin panggil drying ke, evaporation ke. Itu yang kamu kena fahamkan. Kalau transpiration ni dia melibatkan tumbuhan. Kehilangan air ni paling banyak sekali berlaku pada daun. Okey, seterusnya ada pada batang dan kemungkinan ada pada akar. 3 tempat ni. Paling banyak lebih daripada 90% air hilang melalui daun. Jadi dia ada thick cuticle. Jadi bila thick cuticle, kamu kena ingat balik bab yang sebelum-sebelum ni cikgu ada buat video. Kalau thick cuticle ni dia akan ada waxy layer yang tebal. Jadi bila waxy layer yang tebal, kan, cuticle ni adalah waxy layer lah. Dia akan ada waxy layer yang tebal yang akan menyebabkan kurang kehilangan air nanti. Kurang kehilangan air. Kemudian dia akan ada sunken stomata. Stomata ni terbenam di dalam daun. Bila terbenam di dalam daun, dia susah nak berlaku transpiration. Nanti air akan susah nak hilang. Ya. Kemudian succulent leaf store water. Jadi succulent leaf ni akan store water. Succulent ni daun dia agak tebal yang boleh menyebabkan dia menyimpan air. Kemudian dia ada special structure called hydathoid, eliminate excess salt. Jadi pada leaf dia tu ada struktur yang dipanggil sebagai hydathoid ni akan bagus untuk dia remove excess salt. Ni struktur daun ni. Okay, dia ada thick cuticle, ada thick succulent, dia ada hydathoid. Semua ni untuk dia adaptasi, dia settlekan masalah-masalah yang kemungkinan akan menyebabkan tumbuhan tu mati. Kemudian all leaf store salt. Kalau all leaf tu yang tak boleh nak remove lagi dah salt ataupun dia menyimpan garam, lama kelamaan dia akan fall off. Maksudnya dia akan jatuh lah. Dia akan jatuh. Dia akan tertanggal daripada petiole dia ataupun tertanggal daripada ranting pokok bakau tersebut. Kemudian kita ada root. Okey, akar. Root ni branch widely, exit in the various shape and size. Okey, branch widely, exist. Dia wujud dalam keadaan banyak bentuk dan size. Dia akan support plant to live in the soft, muddy soil. Dia akan memberi sokongan kepada tumbuhan ni untuk hidup dalam tanah yang lembut dan berlumpur. Jadi root ni dia branch widely. Kemudian exist in various shape and size. Okay, various shape and size. Kemudian hundred of breathing root grow vertically above soil core pneumatophore. Vertically.
okey, vertically dia akan tumbuh macam tu, root ni, supaya dia dapat bernafas di atas lumpur. Dia dapat bernafas atas lumpur. Dia ada 100 of breathing root, akar yang dapat menjalankan proses pernafasan. Kemudian they have many pores called lenticel to enable gases exchange. Okay, cell sap has higher salt content than sea water. Kenapa cell sap ni ada higher salt content? Supaya nanti dia akan menyebabkan dalam sel tu become hypertonic. Jadi bila dalam sel tu hypertonic, jadi air akan bergerak masuk ke dalam sel sap. Walaupun dekat luar tu garam dia tinggi, tapi air masih lagi bergerak masuk ke dalam akar. Sebab apa? Dalam akar tu adalah hipertonik, lagi tinggi garam dia. Jadi air akan masuk dan masuk. Ya. Itu untuk halophyte. Seterusnya kita ada hydrophyte. Hydrophyte ni dia tumbuhan yang hidup pada kawasan yang memang lembap. Okey, yang atas ni halophyte ni kawasan yang swampy habitat, kawasan yang paya bakau tu kan, swampy ni dia ada lumpur, dia ada lumut, apa semua tu lah. Kalau hydrophyte ni dia wet habitat, kemungkinan dia hidup pada atas air. Okay, dia floating, dia timbul, kemudian ataupun dia sinking, dia tenggelam dalam air. Hydrophyte ni dia ada fibrous root. Jadi bila dia ada fibrous root, dia ada large surface area yang boleh membantu dia untuk trap air bubble. Sekejap lah, nak tunjuk dekat kamu. Muka surat 136. Okay, dia ada fibrous root yang akan membantu dia untuk trap air bubble. Jadi dia boleh serap, dia boleh ambil lah sama ada carbon dioxide ataupun oksigen. Kemudian trap air bubble. Kemudian more stable and lighter. Ni more ya, R. Dia lebih stable, kemudian dia lebih ringan. Kemudian kita ada contoh pokok-pokok hydrophyte ni. Kita ada lotus. Okey, lotus kamu boleh lihat pada muka surat 137. Ya. Kita ada muka surat 137. Jadi 137 lotus ni dia floating. Okey, dia floating. Floating tu maksudnya apa? Dia timbul. Kemudian root not anchor to the lake bottom. Root tu dia tak sampai dekat dasar tasik itu. Dia hanya terapung saja dekat atas tu kan, dia serabut kan. Dia serabut supaya nanti dia dapat trap air bubble. Ya, dia akan terapung. Kemudian leaf broad, thin and flat. Okey, leaf tu dia akan broad, thin and flat supaya dia maximize photosynthesis. Jadi daun tu kan terapung atas air kan. Jadi dia akan ada banyak stomata sebenarnya atas daun, dan dia ada banyak kloroplas atas daun tu pada palsat mesophyll cell lah, yang kemudian akan menyebabkan berlakunya proses fotosintesis. Kemudian upper epidermis of leaf are waxy, waterproof cuticle with open stomata. Nampak tak? Upper epidermis ni dia waxy, waterproof cuticle. Jadi cuticle ni dia masih lagi waxy dan dia waterproof, dia kalis air. Dan dia juga ada open stomata. Dia jadi tak risau sangat tentang kehilangan air ni. Sebab apa dia tak risau sangat kehilangan air? Sebab dia duduk kawasan yang berair banyak. Jadi nak hilang pun hilang lah. Dia boleh ambil semula. Ya. Kemudian stem consists of parenchyma tissue. Parenchyma tissue ni dia bulat-bulat, ada rongga-rongga udara. Jadi rongga-rongga udara ni akan menyebabkan dia boleh terapung atas air. Sebab apa? Bila dia rongga-rongga udara, tisu dia tak padat. Okay? Dan dia jadi tak berat. Sebab apa? Dia banyak rongga-rongga udara, dia jadi light, kemudian dia plenty of air space, ruang udara. Jadi bila dia ada ruang udara yang banyak, dia boleh timbul atas air. Kemudian ada Elodea. Okey, Elodea. Elodea ni kamu boleh buka surat 136 ya. Elodea ni dia tumbuhan yang tenggelam, dia submerged. Okey, dia submerged plant. Leaf are small, thin, increase total surface area over volume. Jadi leaf dia tu dia akan menyebabkan mempunyai
luas permukaan yang besar. Kemudian dia akan menyebabkan increase rate of diffusion. Diffusion untuk apa? Untuk dia ambil water, ambil mineral salt, ambil dissolved gases yang ada dalam air. Kalau oksigen dia dapat jalankan proses fotosintesis. Tetapi karbon dioksida macam mana dia nak dapatkan karbon dioksida? Karbon dioksida dihasilkan oleh tumbuhan di dalam air. Elodie sendiri akan menghasilkan karbon dioksida satu. Pada waktu yang sama dia juga karbon dioksida juga dihasilkan oleh haiwan akuatik. Haiwan akuatik, haiwan akuatik yang ada di dalam air itu, karbon dioksida. Jadi ada karbon dioksida dalam air itu, ya. Jangan yang tak ada pula karbon dioksida. Jadi Elodie ni dia small, hollow stem. Jadi dia kecil, kemudian dia ada hollow stem. Batang dia tu dia ada berongga. Jadi bila berongga, dia akan tegak sahaja dia di dalam air. Dia akan float upright. Kemudian akan menyebabkan dia reduce water flow resistant. Kenapa water flow resistant tu dia kena reduce kan? Supaya dia tak senang tercabut daripada dia punya dasar kolam tu. Dan akhir sekali kita ada xerophyte. Xerophyte live in desert, extreme dryness, di tempat yang sangat-sangat kering. Okey, dia hidup pada tempat-tempat yang sangat kering. Contohnya kita ada cactus. Okey, ada cactus. Root grow widely, penetrate deep into soil for water, mineral salt. Okey, jadi root dia akan grow widely. Nampak tak? Dia akan grow widely di bawah tanah tu sedalam-dalam yang boleh, supaya nanti dia dapat cari sebanyak mana air yang boleh. Okey, untuk dapatkan air, mineral salt. Kemudian water akan store. Water yang dia dah kumpulkan ni akan disimpan di root, di stem dengan di leaf. Okay, ada 3 tempat ni. Stem akan jalankan proses fotosintesis. Pada batang dia akan jalankan proses fotosintesis. Kemudian modified leaf into thorn that collect the dew. Dia akan modified leaf into thorn to collect the dew. Embedded stomata to reduce water evaporation. Embedded stomata to reduce water evaporation. Okey, jadi ada sesuatu berlaku pada stomata dia tu yang menyebabkan dia akan reduce water evaporation. Ini transpiration lah. Okey, jadi kita ada chapter 7 ni, adaptation of plant in different habitat. Kita dah habis bab 7 ni, chapter 7. Nanti untuk video seterusnya, cikgu akan buat video chapter 8, biodiversity. Okay? Hopefully kamu boleh faham lah, ya. Cikgu kan tak nak jawab soalan. Kadang-kadang kamu tanya soalan di ruangan komen tu kan, cikgu kadang-kadang tak sempat nak tengok. Okey, kemudian bila tak sempat nak tengok, jadi terlupa kadang-kadang nak jawab. Kalau cikgu tak reply tu, minta maaf banyak-banyak lah, kamu jangan terasa hati pula, ya. Okey, itu sajalah chapter 8. Nanti kita akan pada video yang seterusnya.